akan membentangkan subtopik 2.2 perkembangan idea nasionalisme di Barat. Pengenalan. Nasionalisme bangkit kerana penentangan terhadap sistem pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan rakyat. Punca nasionalisme terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah anti-raja seperti Revolusi Keagungan dan Revolusi Perancis. Manakala punca yang lain ialah menuntut kemerdekaan seperti Revolusi Amerika. Revolusi Keagungan England tahun 1688. Kronologi berikut ialah: pertama, Raja James II membelakangkan Parlimen semasa menggubal undang-undang. Hal ini menyebabkan ahli Parlimen bangkit menentang dengan sokongan Mary II dan Raja William of Orange dari Belanda. Raja James II sedar sokongan ataupun ally semakin berkurang. Oleh itu, Raja James melarikan diri ke Perancis. Revolusi Keagungan di England tercetus disebabkan keinginan menegakkan keadilan dan hak asasi rakyat. Ia juga dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana pertumpahan darah tidak berlaku. Semasa pemerintahan Mary II dan Raja William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja perlembagaan dimantapkan. Oleh itu, Bill of Rights juga digubal. Seterusnya saya serahkan kepada Marsha. Saya pula akan membentangkan tentang Revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776. Jadi Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika apabila diorang terima penjajahan British. Orang Amerika, diorang menentang penjajahan British sebab British ni dia tak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Jadi apabila British datang ke Amerika, diorang ada 13 buah tanah jajahan. Dan diorang mengenakan cukai seperti diorang mengenakan akta seperti akta pelayaran dan akta gula dan juga akta stamp yang memerlukan penduduk Amerika untuk membayar cukai. Penduduk Amerika menentang pembayaran cukai ini dan mereka melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan yang bermaksud tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Jadi untuk menentang penjajahan British, setiap pemimpin di 13 tanah jajahan tersebut telah menubuhkan kongres yang diketuai oleh George Washington. Dan George Washington telah mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Kongres ini juga telah meluluskan perisytiharaan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776. Perisytiharaan ini menegaskan bahawa sekiranya satu kerajaan itu dia tak boleh nak menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, jadi penduduk mempunyai hak untuk membentuk kerajaan yang baru. Akhirnya pada tahun 1783, Revolusi Amerika berakhir apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah tanah bekas jajahan tadi digabungkan dan diberikan nama baru yang dikenali sebagai Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi di slide saya ada paparkan gambar Thomas Jefferson yang merupakan ahli falsafah Amerika. Okey, terima kasih Marsha dan Farisha. Sekarang saya teruskan dengan Revolusi Perancis. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dengan Voltaire. Sasaran golongan revolusi ini terdiri daripada pemerintahan autokratik Raja Louis XVI dan golongan bangsawan yang memonopolikan pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi ini menggempur penjara Bastille
membebaskan tahanan politik dan menggulingkan Raja Louis XVI. Roosevelt juga telah menulis social contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat ini digelar hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Revolusi Perancis ini membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Farisha, Marsha dan juga Hesa atas persembahan dan slide yang cikgu rasa sangat-sangat membantu tadi ya.